Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya terpaksa mutekan semua orang dan saya akan mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, nampak apa yang saya tulis? Nampak. Okey. Nampak cikgu. Nampak. Alright, good. Okey. Kita ulang kaji dulu pada mula-mula saya memperkenalkan awak kepada struktur kawalan. Okey, struktur kawalan yang terakhir yang telah diajar kepada kamu semua sebelum saya masuk adalah struktur kawalan pilihan, iaitu if dan else. Betul? Betul cikgu. Betul. Okey. Dan kita hanya sempat buat 1-2 programming menggunakan Python untuk struktur kawalan pilihan, dui pilihan ataupun pelbagai pilihan seperti memasukkan markah dan juga menggrade menggrade markah ke? Ada yang dapat menggrade markah dan juga ada juga yang dapat menentukan kalori. Ya, betul, menentukan kalori. Jadi bila kalori itu dapat ditentukan, maka bila kita dapat umur dan juga jantina seseorang, kita dapat tentukan keperluan kalori harian dia. Okey, itu adalah contoh untuk kawalan pilihan, pelbagai pilihan. Okey, masih tak awak ingat kawalan jujukan? Struktur kawalan ni asas dia adalah kawalan jujukan. Kenapa kawalan jujukan? Kita ambil contoh pertama ya. Setiap bila kita, siapa yang sini tahu masak Maggi? Alhamdulillah cikgu, Semua semua tahu. tahu. Tak ada siapa yang tak tahu. Semua orang Okey. tahu. Saya dengar Lelaki semua tahu cikgu. Okey, saya dengar MRSM Gemencih tak dibenarkan untuk makan Maggi ya? Saya pelajar ni. Betul. Cikgu. Ya, bukan boleh. Betul cikgu. Belajar seruduk cikgu. Seruduk. Rasa ada keberkatan tak seruduk makan Maggi? Tak ada. Ada cikgu yang kasih cikgu. Okey. Sedap cikgu. Alright. Kalau tak ada Maggi ni kebuluran kita orang cikgu. Bohong. Okey. Apa yang kamu perlu tahu bila kita bagi arahan pada komputer, komputer hanya baca arahan tersebut satu persatu tau. Dia bukan macam manusia tau. Komputer ni adalah satu benda yang bodoh yang mana kamu yang tentukan dia untuk buat apa. Dia tak akan jadi pandai ataupun dia tak akan boleh buat satu benda tu secara tiba-tiba jika tidak diprogramkan oleh kamu. Maka katakanlah kamu nak menyuruh komputer tu ataupun kamu nak cipta sebuah robot untuk masak Maggi khas untuk kamu. Kan? Maka kamu bagi dia arahan satu persatu. Jadi arahan pertama yang kamu beri mestilah sampailah arahan terakhir yang kamu beri mesti dah dalam bentuk jujukan. Jadi jujukan tu adalah, maksudnya jujukan ni adalah bersiri tau. Jadi jadi jujukan pertama, perkara pertama, arahan pertama yang akan kamu beri pada robot kamu adalah mengeluarkan Maggi daripada plastiknya. Betul? Okey. Betul cikgu. Betul Arahan kedua yang kamu akan beri ialah masukkan air panas dan juga koyakkan rencah. Okey. Arahan ketiga ialah Tunggu. tutup bekas. Tunggu selama 2 minit. Tutup 2 minit je. bekas dan tunggu selama 2 minit. Dan arahan keempat ialah
Sedia Ya, untuk siap. dimakan. Kan arahan ke Sedia. arahan ya, sedia. arahan ya. Kamu kira arahan adalah kata kerja. Arahan Hidang. hidangkan Hidang. kepada Hantar tuan kepada tuan. master. Master lah tuan kamu lah. Macai. Jangan lebih-lebih. Okey. Jadi robot tu yang kamu gelarkan macai tu, robot tu memanglah bodoh. Jadi terpulang kepada kamu sebagai tuannya untuk memandaikan dia, tapi dalam erti kata dalam situasi yang sangat terhad. Dia hanya pandai masak Maggi, dia tak tahu masak air pun. Macam mana kamu dapat air panas? Wallahu alam. Nampak tak, ada masak Maggi perlu air panas. Kamu tertinggal satu lagi step, air tu tak panas. Jadi robot kamu pun hantarlah Maggi. Kamu pun pelik, kenapa Maggi aku tak panas? Jadi nampak tak apa ralat yang tertinggal? Apa yang masalah yang Panaskan air. kamu tertinggal arahan panaskan air. Panaskan air. Jadi hari ini kita akan cuba faham apakah ralat ya, apakah ralat. Tapi sebelum saya masuk ke topik ralat tu, kita kena revise balik topik-topik yang sebelum ni yang pernah didedahkan kepada kamu. Okey. Balik pada struktur kawalan. Struktur kawalan jujukan kita dah cover tadi, maknanya satu demi satu. Struktur kawalan pilihan, dui pilihan ya. Dui pilihan. Sebagai contoh, dui pilihan. Okey, nampak apa yang telah saya apa yang saya tunjukkan ni? Nampak. Lulus dan gagal. Lulus dan gagal ni adalah dui Pilihan. sebab apa? Sebab dia ada dua. Sebab ada dua. Dui sama dengan dua. Yes or no? Sebab bila kamu berjalan, maknanya markah membawa markah, certain markah, dan certain markah tu, markah tertentu tu yang kamu bawa tu, markah kamu dapat untuk matematik contoh ya, sama ada lebih daripada 40 ataupun kurang daripada 40. Maka itu akan menentukan kamu masuk ke laluan lulus ataupun laluan gagal. Neraka. Syurga neraka tu wallahu alam. Saya tak boleh nak bagi contoh tu juga. Jangan melebihi, Sebab- jangan melebihi. Jangan melebihi. Kita tak buat kerja Tuhan. Kita tak buat kerja Okey, Tuhan, okey. tapi dalam sains komputer kita hanya kita hanya memprogramkan komputer supaya dapat melaksanakan tugas-tugas manusia dengan baik. Okey, seterusnya memilih teman lelaki. Ini part favorite kamu kan, betul tak? Jadi bila kita nak memilih seseorang yang kita suka, Bukan cikgu. saya dah berpunya, sorry. Okey, bila kita nak memilih seseorang yang kita suka, dia ada beberapa pilihan ataupun beberapa kriteria yang perlu kita ambil kira, betul tak? Betul, Jadi cikgu. Jadi ini kriteria memilih ini jatuh ke mana? Ke struktur kawalan yang mana? Pilihan ke, dui pilihan ke, satu pilihan ke, tunggal ke, dui pilihan ke, pelbagai pilihan? Pelbagai pilihan. Pelbagai pilihan. Sebab ada ramai lelaki, tapi dalam contoh ni ada 3 lelaki. Jadi Jason adalah seorang pelajar seni, pelajar sains sosial. Okey, Randy pula dia mamat skateboard. Tapi tak belajar. Dan Steve pula adalah seorang pemain muzik, pun tak belajar. Jadi kita nak pilih yang mana yang berkenan di hati. Jadi itu pun adalah salah satu kawalan pilihan yang kamu boleh gunakan untuk memilih teman hidup. Alright. Jadi ini semua contoh-contoh hidup yang mana bila contoh-contoh hidup ni selama ni kita nampak, kita tahu pilihan tu ada. Tapi sekarang ni kita nak programkan komputer supaya membantu kita dalam memilih teman hidup. Senang ke susah?
Senang ke susah? Jadi Susah bila itu. Susah ke? Okey, kita dah belajar struktur kawalan pilihan, dui pilihan, pelbagai pilihan dan juga kita dah belajar struktur kawalan pilihan bersarang. Betul kan? Betul. Jadi dalam kita memilih pelajar, katakanlah dia memilih seseorang, memilih individu untuk dijadikan teman hidup, kita boleh nyatakan adakah dia seorang yang belajar. Okey, kalau dia belajar, adakah dia suka melukis ataupun menulis? Nampak tak? Kemudian kalau dia suka melukis dan menulis, adakah dia seorang yang romantik? Jadi nampak ciri-ciri dia. Dia seorang yang membeli bunga. Dia tak romantik tapi dia beli makanan. Dia ni tak romantik tapi dia pak lawak. Jadi ada banyak kriteria yang mana kamu kena buat pilihan yang betul ataupun kamu kena susun priority keutamaan pilihan tu dengan betul supaya kamu dapat hasil akhirnya ialah sama ada Randy, Jason ataupun Steve sesuai untuk dijadikan teman hidup. Okey, clear? Clear. Okay, clear. Clear Okay, cikgu. seterusnya kawalan ulangan. Kawalan ulangan yang kita dah belajar pada minggu lepas ialah for dan juga while. For ni adalah apa? Ulangan kalau ada Ulangan apa? ulangan Ulangan yang menggunakan yang yang spesifik. menggunakan nilai, yang memerlukan nilai, yang ditentukan nilainya. Seperti tawaf mestilah berapa kali? 7. 7 kali pusingan. Kalau selagi tak sampai 7 kali pusingan, maka Tak kita sah. akan Ulang lagi. terus bertawaf. Kita akan terus berpusing mengelilingi Kaabah. Betul tak? Betul. Nampak tak? Tapi apa pula beza for dengan while? Selagi. Apa pula beza for dengan while? Boleh While tak dia kita hanya gunakan sementara. boleh tak kita gunakan while dalam kes tawaf di Kaabah tu? Boleh tak? Boleh? Tak boleh. Tak Boleh. Okey, boleh macam mana? Boleh Selagi macam mana? selagi tak cukup 7 pusingan, kena Selagi pusing. itulah jangan berhenti Pusing. berpusing. Okey. Jadi sebagai contoh dalam contoh yang seterusnya, seekor burung yang memasukkan batu ke dalam apa ni? Berisi air. Botol air kan. Ini selagi apa yang akan menyebabkan dia buat benda tu? Lagi air tak Selagi sampai air tu tak sampai air atas. keluar. Naik ke atas. Lagi air tu tak Sampai naik. air tu boleh diminum oleh dia. Selagi air tu tak dapat diminum. Nampak tak? Dia ayat tau. Selagi air tidak dapat diminum, tak dapat dinikmati oleh burung, maka Dia akan Selagi terus tu dia masukkan akan batu paling batu dalam bekas. maka dia akan kutip batu dan masukkan batu ke dalam bekas air. So, batu dan masukkan batu ke dalam bekas air itu adalah apa? Tindakan apa? While. Memasukkan batu ke dalam botol air adalah tindakan apa? Action. Kawalan. Action lah, tindakan lah. Action. Tindakan. Dia adalah satu tindakan proses. Betul tak? Maksudnya proses mengambil batu dan juga memasukkan batu ke dalam botol air adalah satu proses. Sehingga mana takat tersebut, proses tersebut akan dilakukan? Sehingga mana? Sehingga air tu sampai ke atas. Selagi air tu boleh selagi air tu tak dapat diminum oleh dia. Sehingga air itu boleh diminum oleh dia. Ya. Okey, kemudian baru burung ni perasan yang dia kutip batu tu dari tepi sungai. Lepas tu kenapalah dia bodoh sangat buat kerja ni. So that is a computer. Itulah komputer.
komputer memang bodoh. Jadi kamulah yang akan memprogramkan komputer supaya satu-satu tindakan itu dapat disimplify, dapat dimudahkan dan dan dapat mengurangkan bebanan kerja manusia. Okey. Siapa yang pernah main roller coaster? Siapa pernah naik roller coaster? Saya. Pernah tengok. Pernah tengok je. Pernah tengok je cikgu. Main pernah tak pernah naik Melihat sahaja. Tak pernah naik cikgu. Tak Pernah pernah. nampak je. Saya penat tu. Mampu Saya cikgu. penat. Tak pernah cikgu. Tengok pernah. Penat tu, benar. Farah Harlina pernah naik? Farah Harlina. Best ke cikgu benda ni cikgu? Nanti muntah Benda kan ni- cikgu. Benda ni best ke cikgu? Macam pening kan tengok. Dia seronok. Dia ada fizik dekat situ. Dia ada G-force kat situ. Kamu akan rasa satu tekanan pada badan kamu bila naik dan turun. Bila berpusing-pusing spiral tu. Jadi semua tu mengundang untuk rasa muntah, sakit perut dan juga kecut perut. So, apa yang Jadi kalau muntah tu muntah ke online macam mana cikgu? Saya pun tak dapat bayangkan lah sebab saya tak pernah kena. Okey. Jadi gelung apa yang sesuai, maksud saya ulangan apa yang sesuai digunakan pada mesin roller coaster ni? Soalan saya. Ulangan jenis apakah yang sesuai untuk diprogramkan kepada mesin roller coaster? Why? Sebab apa while? Sebab sekali dia berhenti nanti dia akan pusing lagi. Selagi tak habis orang yang tengah Selagi tak menunggu habis, tu, lagi tu dia selagi pusing tu juga. dia akan bergerak. Maknanya selagi tak muntah, selagi tu tak berhentilah. betul cikgu? Bukan. Tapi kok Selagi dia tak habis satu map, satu round dia. Siapa tu yang cakap tu? Ya, sabar ya, sabar. Ya. Tahniah ya aku ucapkan. Okey. Sebenarnya gelung yang sesuai untuk bukan gelung kawalan ulangan yang sesuai untuk diprogramkan kepada mesin roller coaster adalah 4. Sebab biasanya 3 kali pusingan roller coaster ni dia akan berhenti. Faham tak? Dia takkan boleh pergi lebih daripada 3, dia takkan boleh kurang daripada 3. Jadi gelung yang sesuai untuk roller coaster adalah 4. Dia tak boleh while. Sebab apa while? Macam mana mesin tu nak berhenti kalau kamu tentukan dia orang tak muntah, selagi itulah mesin ni akan tetap berpusing. Roller coaster ni akan berpusing. Nampak tak? Ini adalah contoh gelung untuk 4. Maknanya bila kamu naik roller coaster ni, dia akan jalan 1 pusingan, lepas tu 2 pusingan, lepas tu 3 pusingan, lepas tu dia berhenti. Dia tak akan ambil kira sama ada kamu muntah ke, kamu tak muntah ke, kamu seronok ke, kamu tak seronok ke, dia tak ambil kiranya tu. Dia hanya berpusing, dia hanya berulang sebanyak 3 kali. Maknanya gelung yang sesuai adalah struktur kawalan 4, bukan Y. Bukan Y ya, jangan salah guna ya. Ini soalan menarik ni kalau masukkan dalam exam ni. Okey. Cukup kita dah recap apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, seterusnya kita akan mengesan ralat dan membaiki ralat. Kita nak mengesan ralat dan membaiki ralat ni, perkara yang pertama sekali kita kena tahu adalah apa itu ralat. Apa itu ralat? Kesalahan. Kesalahan. Macam mana kesalahan tu boleh berlaku? Kita salah Kesilapan type. pada coding tu sendiri. Salah apa? Kemamaian. Mamai, salah type. Salah apa lagi? Typo. Typo. Kecuaian. Position, Tak cukup pada
tak bagus cikgu. Salah turutan. Salah turutan. Betul salah turutan. Okey, apa Ambil salah arahan yang turutan? salah. Apa salah turutan yang boleh berlaku pada masak Maggi? Hidangkan baru buat. Tidak. Hidangkan dulu. Hidangkan baru buat. Macam manalah kamu? Macam manalah tuan robot ni? Okey, kesalahan ada tak kesalahan turutan ni boleh tak? Dia terlupa buka pack Maggi tu. Boleh Buat insya Boleh boleh cikgu, boleh. jadi robot tu. Macam Dia kesalahan nak air panas programkan tadi. robot tu untuk buka pack Maggi tu, betul tak? Itu turutan yang Plastik kan. dia ingat robot tu ingat Maggi tu adalah the whole pack. Jadi dia masukkan terus dalam bowl, dalam mangkuk dan dia terus pancuhkan dengan air panas. Sekejap robot tu. Okey. Jadi itu kesalahan turutan. Kesalahan apa lagi yang contoh kesalahan lagi apa lagi yang kamu boleh buat sewaktu kamu menulis atau cara komputer? Salah arah. Arahan tak betul ni. Arahan Pelik. Arahan pelik. Robot Arahan pelik macam mana? dia tak faham apa arahan kita. Dia tak faham. Sebenarnya dia faham, tapi kamu yang tak faham nak utamakan yang mana satu, betul tak? Dia faham dia buat kamu punya arahan, tapi bila arahan tu diberi dengan keadaan tunggang terbalik, maka salah komputer ke salah kamu? Salah kami. Okey. Kita ada 3 jenis ralat ya dalam sains komputer ya. Kalau dalam sains ada ralat apa? Ralat parallax. Betul tak? Tahu tak ralat parallax? Tak. Parallax error. Tak. Ralat Dah lupa. parallax tak tahu? Dah lupa. Kesalahan parallax. baca apa? Baca Arahan. Bukan baca arahan. Salah baca dia punya. Senggat kan? Okey, dalam sains komputer kita ada 3 ralat, iaitu ralat sintaks, ralat masa larian dan juga ralat logik. Jadi setiap apa yang kamu tulis, setiap apa arahan yang kamu beri kepada komputer mestilah dalam bentuk yang logik. Dia tak boleh tak logik. Tapi bila tak logik, dia tetap buat kerja tu, cuma tak logik. Macam contoh Maggi tadi itulah. Logik dia adalah kamu kena keluarkan Maggi daripada pack plastik. Tapi kamu tak buat. Cuma logik bila kamu tak buat, kamu bancuh dengan air panas, dia tetap menggelegak dan dia tetap boleh dihidangkan kepada tuannya. Betul tak? Betul. Tapi bila hasil akhirnya kamu sendiri tengok pada kamu punya robot, kenapa tak logik? Kenapa kamu bagi aku makan Maggi dalam plastik? Nampak tak? Nampak logik dia logik. Jadi logik tu jatuh kesalahan ke atas robot ke atas tuannya? Tuannya sebab dia yang buat coding tu. Ya. Robot hanya Mengikut arahan. Robot hanya mengikut. Tapi dia tak tahu logik ke tidak. Nampak tak? Dia tak boleh fikir benda tu logik ke tidak. Dia hanya ikut arahan. Ralat logik ni adalah ralat yang paling bahaya sekali. Sebab apa? Dia ada hasil akhir. Tapi hasil akhir tersebut mungkin tidak betul sebab ada beberapa arahan lain yang sepatutnya kamu utamakan, kamu terlepas pandang. Jadi hasil akhirnya taklah Maggi, tapi plastik Maggi yang direndam dalam air panas. Okey, masih boleh makan ke tak? Soalan saya. Boleh makan ke tak? Kena masak balik kot. Kena masak balik. Maka bila Tak kena boleh masak, makan cikgu. bila masak balik, apa yang kamu nak? Apa yang akan kamu tengok? Apa yang akan kamu buat?
Baiki. Baiki balik coding. Kesalahan. Baiki kod. Baiki ralat. Ya, kamu akan baiki balik ralat tersebut pada bahagian mana, betul tak? Oi. Nak tengok satu-satu ataupun kamu buat baru. Okey. Alright Ralat seterusnya yang salah adalah ralat sintaks. Ralat sintaks ni macam mana? Matematik. Aduh. Salah guna coding. Ralat Salah sintaks ni tulis macam mana? Coding error. Coding error. Okey, coding error. Biasanya yang kamu buat coding error yang last, yang terakhir yang kamu buat. Cuba ingat balik yang kita buat bersama-sama tu. Apa coding error yang kamu dah buat? Apa ni? Ingat tak? Arahan. Apakah coding error yang terakhir yang kamu dah buat? Pernah buat? Terletak jarak. Oh, tak jarak. Boleh jawab? Tak boleh jawab? Alignment. Alignment. Ya, betul. Alignment. Lagi? Variable. Else if ke elif pun tulis hari tu. Elif. Elif. Ada yang tulis else if, betul tak? Jadi Salah. itu adalah ralat-ralat sintaks yang mana bahasa komputer yang komputer sendiri tak faham. Dia tak ada dalam dia punya library. Dalam kamus. Dalam kamus hidup komputer, perkataan ini tak pernah wujud. Tapi kamu yang wujudkan, kamu yang bagi arahan ini. Contohnya kamu bagi arahan, kalau kita nak paparkan dekat Python, kita guna apa? Print, betul tak? Betul. Bila kamu bagi arahan cout, contoh ya. Kamu bagi cout ni adalah bahasa programming C++ ya. Maka Python tak faham. Python tanya balik, apa cout? Alright. Okey. Dan dalam contoh ini, dalam contoh ni nampak tak? A sama dengan kosong while selagi A lebih kecil daripada kosong, A sama dengan A tambah 1. Okey, A tambah 1. Selagi jika A lebih besar daripada 5, print A lebih besar daripada 5. Jika tidak, A lebih kecil daripada 7. Selain itu, apa pun tak betul. Okey. Bila kamu tengok arahan dekat sini ya, bahagian mana yang salah? Dia lupa Bahagian mana? nak Bahagian coding mana yang salah? true. Dia akan print dekat bahagian print. Bahagian apa? Dia lupa nak gunakan tulisan. Syamsul, bahagian apa yang salah? Sinteks mana yang salah? Jap. Saya nak. Adib. Bahagian mana yang salah? Else tu kena. Elif tu kena belakang lagi. Elif tu dia tak selari dengan If if dengan dan else. Dengan else. Simple kan? Simple je kesalahan ni. Tapi yelah, macam kamu semualah, tak ambil kira. Bila saya suruh copy and paste ke dalam komputer pun, kamu jadikan dia dalam bentuk macam mana, bentuk payung. Dia nak bentuk, kita nak bentuk payung tapi kamu jadikan dia dalam bentuk bukit. Jadi indentation, indent pun adalah salah satu kesalahan indeks. Apatah lagi kalau print ni pun kamu tukar PRINTF. Ataupun while ni kamu tulis WHALE. Confirm lah. Itu ada kita dah tahu. Hello, boleh dengar? Boleh cikgu. Boleh ya? Okay. Boleh. Okey, ralat sintaks kita dah tahu. Sekarang ni ralat masa larian.
Ralat masa larian. Mad Macam mana error. ralat masa? Dalam bahasa Inggeris, ralat masa larian ini dinamakan apa? Run error. Runtime error kan. Bila ditukarkan kepada bahasa Melayu, kita tak berapa faham, betul tak? Tak biasa. Tak biasa kan? Rasa macam geli telinga dengar ralat masa larian. Runtime error ni berlaku bila kamu dah okey, sistem ni dapat compile semua, tapi tiba-tiba dia tak dapat teruskan program tersebut setelah kamu masukkan satu ataupun dua data ataupun maklumat kamu key in. Bila kamu key in macam sepatutnya kamu nak key in umur tapi kamu tulis nama. Faham tak? Maka sistem tersebut, sistem program kamu akan rosak. Dia tak boleh jalan, dia tak boleh teruskan sistem tersebut. Okey. Sebagai contoh dalam contoh print ya. Contoh yang saya tunjukkan ni. Okey. Print welcome to check. Welcome to check. Dan kemudian dia kata EOL while scanning string literal. Okey, ini syntax error. Runtime error berlaku bila kamu dapat jalankan tapi dia tak dapat keluarkan hasil. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Apa yang missing di sini? Apa dia ke? Double Tu yang F Double quote je belum boleh. Dia tak double quote tu. Tak ada Double kan? quote. Double quote. Double quote tutup Ya. tak kuat. Dia detect tak ada benda yang tutup kat belakang. Betul. Ibarat Kosong. Jadi bila double quote belakang tak ada, apa yang akan berlaku? Dapat tak sistem tu teruskan hasil akhir dia? Dapat kan? Dia akan suruh kamu betulkan lah kan. Okey, dan juga satu lagi yang terakhir. Ralat logik ya, Okey. Import os.system clear. Okey, ini benda biasa. Ini adalah untuk kamu kosongkan memori sistem tersebut. Okey, bila kamu buat print common errors logic. Okey ya, ini boleh dibuat. Dia akan keluarkan common error 3 logic. Okey. Okey, X sama dengan 21 dalam double quote. Nampak tak? X sama dengan 21 dalam double quote. Jadi, tapi kearahan seterusnya yang kamu beri adalah print X kali dengan 2, 21 kan kali dengan 2. Jadi, apa hasil akhir yang sepatutnya keluar? 42. 21. 42. Patutnya lah tapi salah. Sebab apa salah? Sebab apa salah Adi? Double quote. Sebab ada string. Dia ada string. Double quote. Satu string. Sebab dia ada string. Bahagian mana yang string tu? 21. Yang variable X sama dengan 21. 21. So Jadi dia anggap 21 tu bila sebagai variable X string. tu ditakrifkan sebagai string, maka boleh tak string dibahagikan dengan 2? Tak ego. Tak kan? Tak boleh. Hanya apa yang boleh didarab dengan 2? Integer. Integer dengan float. Dengan float. Integer, float ataupun double. Betul tak? Betul. Betul cikgu. Okey, jadi bila X yang kamu sekarang ni kamu nak assign X tu 21, apa yang sepatutnya kamu buat? Tak ada. INT dalam kurungan 21. INT 21. Boleh tak X tu sama dengan 21 terus? Boleh? Boleh juga. Sebenarnya Boleh. Python dia Terus ada je. pelanggaran kat situ.
Okey, bila X kamu assign dia sebagai 21 tanpa double quote, maka hasil akhir yang sepatutnya keluar ialah 42. 42. okey, apa akan okey sekarang ni kalau katakanlah kamu tunjuk logik coding kamu ni logik kan? Kamu tunjuk logik coding kamu ni pada Cikgu Fahana. Agak-agak lah apa jawapan dia? 42. 42 kan? Kita mesti tahunya dia mesti salah jawab. Sebab apa? X sama dengan 1, X sama dengan 2, mesti 42 kan? Tapi dia tak faham logik komputer ni dia bekerja dengan logik. Dan arahan X sama dengan 21 ni ditentukan oleh kita. Ora arimoto noi. Alright. Jadi sekarang ni dah nampak kita dah cover ketiga-tiga ralat sintaks, ralat masa larian dan juga ralat logik. Okey, sekarang kita tibalah masa untuk kita mengesan dan membaiki ralat pada carta alih. Kita akan hanya cover ralat carta alih lebih banyak berbanding dengan Python coding ataupun algoritma. Ini kerana algoritma dan juga coding perlu hands on kita perlu latihan bertulis. Jadi bila latihan bertulis agak sukar dijalankan, maka saya rasa sukar untuk memahami masalah yang bakal kamu hadapi kalau kita buat secara online. Okey. Kita ambil contoh pertama. Siapa yang bagi contoh ni hari tu? Syamsul? Ya cikgu. Okey. Boleh tak lantik seorang kawan perempuan untuk menyatakan kesalahan yang mungkin ada pada pada gambar rajah ini. Saya. Siapa? Syamsul? Lantik seorang. Panggil seorang. Kita akan minta dia explain apa yang kesalahan yang terdapat pada contoh jawapan yang saya dah terima ini. Amirah. Okey, Amirah ada hadir tak? Amirah, sila unmute. Ada ramai Amirah. Amirah Aisyah Amirah Afa. Amirah Amirah Ufa. Balkis. Mana satu ni? Syamsul, Amirah yang mana Syamsul? Amirah Balkis cikgu. Amirah Balkis. Okey, Amirah Balkis. Sila buka suara. Amirah Balkis. Saya anggap tidak hadir kalau tidak bersuara. Adakah Amirah Balkis ni? Hadir ni. Amirah Balkis hadir ke tak ni? Syamsul. Amirah Balkis. Syamsul. Oh, Syamsul. Syamsul. Okey, tak apalah. Ya, Adi cikgu. Ya cikgu. Okey, Adi. Nanti seorang pelajar perempuan. Kita dah lama tak dengar suara pelajar perempuan. Akilah. Okey, Akilah. Ya cikgu. Okey, good. Okey, contoh pertama ni, contoh satu ni Apakah kesalahan
logik yang kamu rasa macam tak logik je sistem ni. Ada sekejap. Nak bagi tahu apa yang tak logik ke? Ya. Kamu nak take over? Tak boleh nak take over ya. Okey, tak apalah. Kita bincang kat sini terus. Apa yang tak logik dengan sistem ni? Macam tak logik je. Tak nampak. Nampak? Tu ke cikgu. Yang dekat dalam diamond tu umur dia letak semua 36. Okey, dia letak semua 36. Okey, apa yang akan jadi? Sekejap. Kalau letak sekejap. Kalau umur 36. Apa yang tadi sekejap. Kenapa tu? Tak apa, take your time. Boleh kita boleh tunggu. Cikgu. Okey, apa dia? Dia takkan keluarkan taniah tu ke? Dia takkan keluarkan apa? Okey, kita ambil mula ya. Mula, lepas tu input tekaan nombor pertama. Siapa tadi? Akilah okey. So Akilah nampak apa yang tak kena dekat arahan dia seterusnya? Saya rasa dia kata input tekaan umur pertama dia letak umur 36, lepas tu yang umur kedua pun letak 36. Sepatutnya letak lebih ataupun kurang tak pasti. Okay, Akilah perasan tak? Umur sama dengan 36. Umur ni dijadikan input, betul? Okey, bila umur ni input, katakanlah dia letak 12. 12 sama dengan 36. 12 tidak sama dengan 36 kan? Tak sama. Okey, jadi bila dia tak sama, dia ada satu arahan tak sama. Kalau arahan sama, katakanlah sama, umur tekaan saya letak 36. Maka dia pergi mana? Nampak tak logik dia? Apa yang kurang kat sini? So, sekejap. Dia kurang input tekaan ketiga Macam mana? Keempat Dia tak faham lagi ke? Apa yang apa ni? Bila kita letak diamond shape, sepatutnya dia ada berapa output? Ya dengan tidak. Ya dia tak ada. Ya dia tak ada. Jadi sistem dia ni boleh berfungsi tak kalau saya letakkan 36? Kalau cikgu letak 36. Dia akan pergi kepada syntax error terus. Tak, dia akan sangkut kat situ sahaja. Dia tak akan keluarkan apa-apa. Okey. Go. Okay. Jadi ini adalah satu kucing siapa tu? Kucing siapa tu? Syamsul, sabar Syamsul. Benda yang belakang tu tak payah nak tanya. Sabarlah sayang, keluar dulu. What the heck? Okey, Adib dah. Tapi Akilah cantik seorang sahabat kamu yang perempuan untuk tengok contoh yang kedua. Dari kelas saya ke apa? Mana-mana yang kamu suka. Siapa-siapa je. Panggil saja. Kita tengok contoh yang kedua ni pula. Apa problem logik dia ni? Apa ralat logik yang mungkin ada dekat sistem ni?
Iman Nafisa. Iman Nabilah. Iman Nafisa. Nafisa, okey. Sila angkat tangan. Sila buka mic, Iman. Ada tak tu? Hello. Cikgu Iman mic. kata mic problem. Okey, next. Akilah, cari orang lain pula. Sekejap. Izzah Najiha ada. Izzah Najiha. Okey, silakan buka mic. Jangan bagi alasan mic problem ya. Saya anggap tak hadir ya. Siapa tadi? Akilah siapa? Izzah Najiha. Izzah Najiha. Izzah Najiha, sila unmute. Mari kita tengok, mari kita bedah siasat kesalahan ralat logik yang ada pada sistem ini. Ada ke tak ada? Tak ada Akilah. Tak ada lah. Nampaknya hanya menempel nama saja. Next. Farah Hardina. Farah Hardina. Boleh? Okey, silakan. Ada cikgu. Okey, waalaikumsalam. Okey, good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sekarang menggunakan contoh yang kedua ini. Contoh kedua ya. Apakah ralat logik yang ada pada sistem ini? Mula, setkan umur 36 dan A sama 1. Okey, paparkan mesej. Sila teka umur guru anda. Set umur jawab sama dengan umur. Jawab sama dengan umur. Okey, jawab. Cari kesalahan dia cikgu. Kesalahan. Kita condemn sistem dia ni. Mari kita condemn sistem dia ni. Ni lah peluang kan. Boleh Farah? Sekejap cikgu, nak baca sebab kurang jelas. Kurang jelas. Alamak. Okey, saya cuba besarkan untuk kamu juga. Okey, nampak? Better. Better. Okey. Guna handphone ke? Guna handphone. Okey, tak apa. Okey. Teruskan. Okey, mula. Setkan umur 36 dan A sama 1. Logik ke tak logik? Okey, logik lah. Teruskan explain. Okey. Tak tahu. Okey, jawab sama dengan 36 Jawab sama dengan 36. Jika ya. Jika ya dia pergi mana? Dia tak tulis arrow. Itu salah satu kesalahan logik. Tak ada arrow. Tak ada arrow. Ia tidak ada banyak sangat. Farah jawab dulu. Okey. Cuba Farah, ada kesalahan ni, memang ada, mesti ada punya. Baik cikgu. Okey, satu kesalahan pertama, ada arrow tak ada. Dia tak tulis dengan betul arrow ni. Okey.
Okey, kesalahan kedua. Kesalahan kedua. Ada tak perasan kalau dia jawab tidak, kalau dia jawab salah, dia paparkan tahniah ke dia paparkan rahsia? Pada pandangan Farah, dia akan paparkan rahsia ni berapa kali? 3 kali ke sekali? Ataupun dia akan, pada pandangan Farah, dia akan paparkan tahniah ni sekali ke 3 kali? Cuba Farah tengok. Farah fikir logik. Dia akan paparkan rahsia tu berapa kali? 3. Ya ke 3? Lepas dia paparkan rahsia, dia pergi mana? Pergi dekat tak tahu. Lepas dia paparkan rahsia, dia terus tamat. Maknanya paparan rahsia tu berapa kali? Nampak tak? Okey. Daripada saya ambil marker ya. Daripada jawab, dia jawab tidak. Nampak tak saya lukis ni? Nampak. Jawab tidak kan 36. Dia jawab tidak. Maknanya dia jawab kurang ataupun lebih daripada 36 Jawab. Kemudian A lebih kecil daripada 3. Katakanlah kali pertama dia masuk. A lebih kecil daripada 3. Ya, maknanya dia akan masuk suruh teka balik 3 kali. Ini betul dah. Yang ini sampai ke sini betul dah. Bila 3 kali pusing, dia dah 3 kali pusing. Dia akan tidak. Dia akan pergi ke sini. Dia akan pergi ke sini balik. Sini pula. Berapa kalikah paparkan rahsia ini ditulis? Soalan saya, berapa kalikah paparkan rahsia ini ditulis? 3 kali kan cikgu? 3 kali Mana 3 kali? Ini sekali je. Dia terus tamat lepas tu. Nampak tak? Paparkan rahsia dalam saya punya assignment, saya suruh tulis 3 kali. 3 kali. Sepatutnya dia akan pergi ke sini. Ada satu lagi arahan dan satu lagi proses tambah. Lepas tu dekat bawah ni pun ada lagi satu diamond untuk tengok sama ada dah lebih 3 kali ke ataupun belum. Alright. Untuk ketiga. Ya. Yang coding ni banyak salah kan? Banyak sangat. Coding ni banyak. Ini catat alih. Sorry. Catat alih ni banyak salah. Catat alih ni memang banyak sangat salah. Berapa markah yang layak untuk diberi kepada catat alih ni? 1. Kalau ikut logik kosong. Ikut logik kosong. Kalau ikut manusia ada empathy. Kalau ikut empathy 1. Daripada 5. Cikgu 3. 3. Saya rasa 3 boleh. Banyak sangat. 3 sebab Saya nak buat. Sebab kawasan ini dia dah tanya. Paparkan mesej dia pun dah tanya. Saya akan jawab umur teka dia tanya. Jawab sama 36 pun tapi boleh lah. Dia dapat 2 peluang je cikgu nak jawab nanti. 2 peluang ya? Sebab
Sebab dia ini. A sama dengan 1. Betul tu. A dia dah set sama dengan 1. Tapi A pada kawalan, struktur kawalan ni dia set pada yang lebih kecil daripada 3. Maknanya 2 kali pusingan sahaja. Maknanya sini darab 2, bukan 3 kali. Okey, maknanya 1, 2, 3, 2 kali pusingan. So Adi nak bagi berapa markah ni? Okey ya, katakanlah dia jawab betul ya. Dia jawab betul. Dia pergi ke kawalan seterusnya ya, jujukan seterusnya A lebih Yang kecil. tu pun salah aku. Salah. Sebab apa? Apa kegunaan A sama dengan A tambah 1 tu? Dia Apa menggunakan guna A variable yang sama. Oh, maknanya apa guna A sama 1 sepatutnya dia tak boleh tamat lagi. Dia pergi sini, betul tak? Betul. Ni tak ada. Betul. Betul, banyak. So dia akan pusing, papa akan tahniah ni 3 kali. Naik ke atas, lepas tu A ni mesti dah lebih daripada 3. Kan? Okay. A ni mesti dah lebih daripada 3, betul tak? 4 lebih daripada 3, betul tak? Maknanya dah tak relevan dah. Jadi dia akan terus keluar dan tamat. Betul? Ya. Betul ke? Tak lah cikgu, saya baca pun dah pening. Boleh bayangkan tak komputer baca? Itu sebabnya bila kita nak buat bagi arahan pada komputer, memang logik yang tinggi sangat diperlukan tau. Termasuklah kalau kamu nak bercerita ataupun kamu nak bagi arahan tau, pada seseorang, pada kawan kamu ataupun pada kamu nak menerima arahan daripada cikgu kamu pun, kalau arahan yang kamu terima daripada cikgu tu tak logik lah cikgu, macam tak boleh buat je. Macam mana kita nak terima, macam kita nak proses benda tersebut, betul tak? Kita mungkin boleh proses benda yang tak logik, tapi hasil akhir dia apa? Hasil akhir dia apa? Benda yang tak logik. Tak logik. Tak jadi apa-apa. Ikut kita lah, kalau tak logik kita buat juga memang tak logik lah. Tu kalau manusia lah. Betul sekali. Okey. Farah ada tak? Ada cikgu. Okay, Farah boleh panggil seorang lagi kawan Perempuan. Hari ni hari wanita. Ya betul tu. Batrisha Laki Mufiqah. diberi kebebasan. Batrisha, sila unmute. Saya akan cuba untuk bantu kamu. Okey. Nampak? Yang ini nampak macam logik tapi ada macam tak logik. Okey. Boleh? Batrisha, hello. Batrisha. Farah. Ya cikgu. Macam tak ada pun kawan kamu tu. Dalam attendant dia ada. Attendant dia ada. Okay, boleh tak panggil nama lain? Dia tidur. Huda. Cikgu, mic dia rosak cikgu. Mic rosak. Okey. Saya tak baca. Okey. Boleh Huda? Hello Huda. Apa tu? Huda? Ya cikgu. Welcome. Okey. Berdasarkan contoh nombor 3. Okey, kita tengok bersama-sama. Complicatednya dia buat. Bukan kamu punya Tak. Bukan Tak complicated dia buat. Okey. Setkan umur 36. Logik ke tak logik?
Logik lagi. Logik lagi. logik. Okey. Sila komen hasil kerja sahabat kamu ni. Sudah. Kejap. Kenapa Papa rahsia 3 kali? Okey. Kenapa Papa rahsia 3 kali? Okey. Agak-agak apa yang akan jadi bila Papa rahsia ni 3 kali? Lepas tu? Lepas tu dia berulang balik. Okey, dia berulang balik. Lepas tu berapa kali dia akan Papa rahsia ni sebenarnya? 3 kali atau lebih. Macam mana? 3 kali kot ataupun lebih? Berapa kali agak-agak? 9. 9. Okey, 9. Okey, lagi Huda. Dia dah makin interesting. Itu pun dah satu benda logik yang kenapa buat kerja bodoh kan sebenarnya kan. Sama macam kita bagi arahan pada robot lah. Aku nak 1 Maggi tapi 3 Maggi yang kau keluarkan. Itu lagi bagus cikgu. Aku yang nak makan, kau seorang je. Okey. Sekarang kita dah nampak. Syamsul. Bukan Syamsul. Huda yang akan bercerita sekarang. Okey. Kan Ini yang ni dah kita dah nampak. Okey lagi? Yang I kurang ke bersama dengan 3 tu, kalau tidak dia jadi apa? Yang mana persamaan 3? Yang bahagian kiri sekali. Kiri sekali. Jika tidak, dia jatuh I Terus tamat. Tak keluar apa-apa rahsia. Tidak. Yang mana? Belah kanan ke belah kiri? Belah kiri sekali. Kiri sekali, okey. Yang ni ke? Yang diamond tu. Yang ni? Diamond paling bawah. Diamond paling bawah. Kan dia ya ataupun tidak. Yang tidak tu, kalau dia tidak, dia tak keluar apa-apa rahsia. Dia terus tamat. Oh, diamond yang ini ke? Tak. Yang sebelah. Yang ini? Sebelah. Dua-dua lah. Oh, dua-dua ni? Okay. Oh, maknanya bila tidak, lepas tu? Dia terus tamat. Tak ada apa-apa rahsia. Dia akan paparkan tahniah juga. Macam tu? Maknanya bila dia jawab betul, sepatutnya kan kalau jawab betul, kalau 36 dia dapat tahniah. Tapi kalau tidak dia keluar apa-apa rahsia. Tapi yang dia buat ni tak ada apa-apa rahsia kalau tidak. Okay, good. Maknanya sepatutnya lepas jawab 36 kan? Kalau dia jawab 3 kali ke macam mana? Dia jawab selain daripada 36. Okey, dia jawab selain daripada 36, dia akan pergi kat sini. Dekat mana? Dia akan pergi kat sini. Nampak? Jika jawab selain daripada 36, okey, kira maknanya kurang daripada 3, betul? Okey, lepas tu ya, nampak tak ni? Ni benda. Itulah tu. Betul tu tiba tu. Mana ada arrow pergi macam tu? Kan? Agaklah. Nak sambung kat mana tu? Nak sambung kat mana ada ni? lagi lah. Ni nak pergi mana ni? I sama dengan I tambah tambah 1. Lepas tu dia pergi mana? Syntax error. Automatic ini adalah logic error. Syntax belum lagi ya. Ini adalah logic error. Dia tak logik. Macam mana pula kat sini? Nampak tak arrow kat sini? Arrow yang dekat atas ni dia boleh pergi, tapi kat sini starting dia. Arrow ni ada dekat dua belah. Sana satu, sini satu. Jadi macam tak logik. Dia betul. Dia ni kan. Okey, next. Ada lagi tak? Ada. Yang apa tadi dia? Tu yang tidak Tadi, tapi apa dia tak Huda, buat apa rahsia. Pelik lah. Macam mana? Itu saya lah. Apa dah? Yang diamond belah kiri sekali. Okey.
Lepas tu dia bawah sekali. Diamond. Ini Tulisan dia diamond tak tu. jelas. Bawah jawab 36 tu. Bukan. Apa rahsia ke? Bawah kepada jawab 36 tu. Bawah, okey, bawah kepada jawab 36. Okey, I lebih kecil daripada sama dengan 3 ni. Ha. Okey, lepas tu? Kan dia ada lagi satu error tidak. Okey, betul. So kalau tidak sepatutnya dia papa rahsia lah kan? Tak kan? Sepatut kalau okey. Sebab yang ini jawapannya bila dia jawab betul, maknanya dia jawab 36, dia akan masuk gelung untuk paparkan untuk paparkan tahniah 3 kali. Jadi bila sepatutnya selepas papa tahniah ni dia akan pergi naik ke atas. Faham tak? Dia bukan pergi tamat. Dia akan pergi naik ke atas. Dia akan pergi naik ke atas balik. Dia akan pergi balik kepada gelung I lebih kecil daripada 3. Maknanya I tu dah 2. Ya. 2 lebih kecil daripada 3. Ya. Okey, I sama dengan I akan tambah satu lagi 2 akan jadi 3. 2 akan jadi 3. Papa tahniah. Okey, dia naik balik. Dia naik balik ke I lebih kecil daripada 3. I lebih kecil atau sama dengan 3. Lepas tu dia turun lagi. Maknanya 3 kali papa tahniah, I ni akan jadi 4. Bila I ni jadi 4, dia dah tak logik. Dia dah tak relevan dan dia akan pergi ke tidak dan baru dia tamat. Oh, maksudnya kena tambah lagi satu arrow untuk ke atas lah. Tak? Ya, betul. Perfect. Satu lagi arrow untuk pergi untuk dijadikan gelung. Nampak tak? Kalau dia tak ada arrow pergi ke gelung, papa tahniah ni berapa kali akan dipaparkan? Sekali. Ha? Berapa dah? Sekali je lah kan? Sekali sahaja. Okey. Dengan menggunakan logik kamu, okey ya. Yang ini menarik. Dengan menggunakan masing-masing boleh tulis tak? Boleh tulis tak? Tulis. Dengan menggunakan menggunakan logik kamu, logik ya, pemerhatian kamu dan juga kepakaran kamu menulis ataupun menaip programming language dalam bahasa Python. Okey, salin balik latihan ini dan nyatakan di manakah kesalahan sintaks yang ada pada programming language ini. Boleh ke? Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak Saya dah nampak dah. Try tanya cikgu. Okey, boleh salin ke? Boleh screenshot. Okey. Boleh screenshot dulu ya cikgu. Print penyeraan komisen bagi program jualan amal. Okey. Buah float, masukkan jualan buah-buahan RM. Minuman float RM. RM float sesuai ke RM float? Boleh. Sebab Boleh. Sebab ada sale. ada sale. SEN. Ada apa? Sebab apa ni? Sebab apa kita guna float untuk RM? Sebab ada duit sen. Ada duit sen. Tak clear lah. Okey. Okey, jumlah jualan sama dengan buah campur minuman campur biskut. Okey, logik. Print jumlah jualan RM round. Oh, ini diguna round pula. Round. Okey, round jualan. Okey. Koma 2. Okey, jualan koma 2. Okey. If jum jualan lebih besar daripada RM800, komisen ialah 8%. So komisen 0.7. Elif jum jualan lebih besar daripada 500,
print commission ialah 5%. Else print commission ialah 0%. So commission sama dengan kosong. Okey. Jum commission sama dengan jumlah commission sama dengan jum jualan darab commission. Okey. IND commission sama dengan IND commission sama dengan jum commission bagi 6. Benda ni. Mana datang IND commission ni? Okay. Jumlah commission RM round, jum commission per commission untuk si ahli RM round in commission. Okey. Tahu tak apa kegunaan round? Bundar. Bundarkan. Bundar. Bundarkan Tahu kepada nak bundar. bundarkan kepada dua apa ni? Dua Dua apa? tempat perpuluhan. Dua tempat Dua perpuluhan. 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 2 bulan. Oh, rindunya saya nak tengok korang buat programming ni. Okey, boleh? Boleh cikgu. Boleh salin? Boleh ke? Okey. Screenshot dulu kan Kebetulan cikgu. macam Boleh. biasa ya. Cikgu else tak ada titik bulan. Ha? Apa dia? Else tak ada dia punya titik else tak ada titik bertindih. Else tak ada apa? Titik bertindih tu yang nak habis tu. Ya, else tak ada titik bertindih ya? Ke ada? Ke tak ada? Tak ada. Bagus. Pemerhatian yang bagus. Okey, ada beberapa kesalahan ya. Kesalahan sintaks di sini yang mana ini dijadikan sebagai satu tugasan untuk lecture pada hari ini. In the commission tu apa cik? Apa dia? Sebenarnya. IND in commission. Ah. IND commission tu jumlah commission bagi dengan 6. Cikgu, kita kena salin balik ko. Dah saya nak jawapan akhir. Oh, tulis ralat dalam buku ke apa? Saya dalam buku boleh, dalam Python boleh, dalam Tony pun boleh. Saya nak kamu tunjukkan pada saya, highlight pada saya kawasan-kawasan mana yang salah. Macam tadi, siapa tadi cakap else ni ada titik bertindih ke tak ada titik bertindih kan? Bulatkan kawasan ni. Bulatkan jawapan. Else ada. Else ada titik bertindih. Okey. Lagi? Jum jualan kat round tu. Ada banyak lagi. Parti elok tengok apa yang dia miss, apa yang tidak lengkap ataupun kesalahan-kesalahan yang indentation ke. Jadi macam IND commission untuk setiap ahli RM. Commission untuk setiap ahli. Oh, ahli sebab bahagi dengan 6 orang ke? Aslinya IND tu ahli. Individu. Commission individu. Commission untuk individu lah. Okey. Commission. Jadi dia ada, saya ingat ralat logik mungkin tak ada kot kat sini. Ke ada? Saya rasa sini ralat sintaks saja ni. Semua dah salin ke? Semua dah screenshot Ada cikgu. Okey, sambil-sambil itu saya nak tengok apa yang ditanya. Kalau guna function.
Komputer saya tak mic. Okey. Baca pun pening. Okey, contoh-contoh yang yalah kita bincang balik sebenarnya. Contoh-contoh yang telah kamu buat. Jadi bila hasil yang kamu tengok tu kamu sendiri rasa lucu, kamu boleh bayangkan tak apa yang saya tengok 100 lebih punya pelajar. Faham tak? Saya ada 100 lebih jawapan yang saya kena tengok. Bayangkan kamu baru tengok satu pun kamu kata cikgu pening lah macam mana dia punya logik ni kan, susunan carta alih. Jadi susunan carta alih ni memang perlu logik, perlu orang faham. Kalau kamu jadi seseorang yang mana kamu jadi pegawai takbir contoh ya, kamu akan buat satu carta alih, untuk kamu jadi pegawai di hospital. Kamu perlu tulis satu carta alih pergerakan pesakit daripada mula-mula dia daftar sampailah dia ambil ubat. Jadi bahagian mana yang akan guna gelung, while ataupun while do ataupun for. Kat situ kamu pun tahu dekat mana kamu jujukan bila yang dia jumpa doktor dulu, jujukan mana yang dia akan ada dia perlu jumpa pegawai-pegawai dia perlu jumpa nurse untuk ambil berat. Adakah jumpa doktor dulu baru ambil berat? Nampak tak? Jumpa doktor dulu ke baru ambil susu? Nampak? Jadi carta alih yang akan membantu pesakit yang datang ke hospital. Itu pun salah satu contoh yang sangat penting bila kamu besar esok, bila kamu dah bekerja esok. Carta alih adalah satu perkara yang akan memudahkan orang faham. Tapi bila kamu bagi contoh carta alih yang mana saya rasa saya pun tak boleh baca, kawan kamu pun tak boleh baca, maknanya kamu perlu beberapa latihan lagi atau kamu perlu tingkatkan lagi kefahaman kamu untuk menulis carta alih. Dan juga penggunaan simbol-simbol yang betul. Dia tak boleh simbol mula tu kamu guna untuk simbol diamond kat input kan. Nak dapatkan input atau paparkan output, simbol dia bentuk bulat. Paparkan output ataupun dapatkan input, simbol bulat. Tak. Input output rhombus. Okey. Kalau proses, simbol apa nak guna? Segi empat tepat. Kalau persyarat ataupun kawalan, diamond. See? Tak banyak pun simbol tu, ada 5 jenis simbol je. Termasuklah yang komponen yang paling penting ialah arrow. Arrow. Kalau kamu buat carta alih kamu daripada bawah ke atas, adakah pesakit tu faham, ambil ubat dulu baru jumpa doktor, macam tu ya? Nampak tak logik dia? Nampak tak logik dia? Carta alih ni bukan sahaja dalam computer science, dalam kehidupan harian kamu. Setiap hari kamu ada aliran ataupun ada jujukan proses yang kamu kena buat sebelum kamu dapatkan output. Okey. Penat lecture ni. Dia bukan penat lecture, penat membebel. Sebab apa? Sebab kamu kurang perasan. Saya tak perasan lah cikgu. Rupa-rupanya benda ni wujud di keliling saya. Cuma saya nak latih satu robot ataupun komputer, saya nak buat satu program untuk memudahkan urusan saya. Jadi nak memudahkan urusan tu perlukan satu jujukan yang betul, perlukan logik yang betul. Jadi logik itulah yang akan menghasilkan hasil akhir yang sangat bermakna kepada pengguna akhir. Iaitu kalau kamu jadi pegawai kesihatan, pesakitlah kamu punya pengguna. Kalau kamu jadi pegawai pejabat tanah, orang kampung yang nak jual beli tanah lah yang akan menggunakan sistem kamu tu. Okey, sehingga bertemu lagi. Seperti biasa,
Jangan lupa WhatsApp saya ataupun hantar saja assignment tu ke dalam Microsoft Teams untuk diperiksa. Kita akhiri dengan bacaan apa ya? Tasbih kafarah. Tasbih kafarah. Ramai-ramai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Aziz, Aziz. Umpam buka kamera tu. Tak nampak. Mana otak? Semangat Is. Tahu bodoh. Makan nasi bodoh bagi. Kau telah tidur Is dalam BM tadi. Banyak bodoh. Babi. Ni lagi segar. Macam tidur tu aku tadi. Kesian. Makan. Amboi, sikit. Tapi nasi dengan telur pun sikit ke bodoh? Boleh je. Aku orang susah Is. Telur tak mampu Is. Anything from you. Goblok. Oi. Dah keluar. Umar buka kamera tipu. Ya. Is dikhianati. Izu guys, buka kamera Izu.